Peribahasa orang tamak selalu rugi, sering kita dengari. Pelbagai kisah, sebegitu juga telah kita dengari. Namun tahukah Anda tentang kisah Nabi Allah Isa alaihi salam dan 3 potong roti pada zamannya Nabi Isa? Ramai orang suka menemani baginda dalam perjalanannya kerana memahukan keberkatan dan untuk memperoleh apa-apa kebaikan yang dimilikinya. Suatu hari, Nabi Isa berjalan dengan seorang lelaki. Apabila tiba di tepi sungai, mereka berehat untuk memakan roti. Mereka memiliki 3 potong roti. Setelah mereka memakan 2 potong roti, Nabi Isa bangkit untuk meminum air di sungai. Apabila baginda kembali, baginda tidak menjumpai potongan roti yang ketiga. Nabi Isa bertanyakan kepada lelaki tersebut akan keberadaan roti itu. Namun lelaki tersebut mengatakan bahawa dia tidak mengetahui apa-apa tentang roti tersebut. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan sehingga ke tepi hutan. Mereka menjumpai rusa dengan 2 anak. Lalu Nabi Isa menunjuk ke salah satu rusa dan rusa itu berlari ke arahnya. Baginda menyembelih, kemudian memasak dan memakan daging rusa itu. Setelah selesai makan, baginda mengumpulkan tulang-tulang rusa dan berkata, "Bangunlah atas kehendak Allah." Rusa itu hidup kembali oleh kehendak Allah, seperti sedia kala dan kembali ke induknya. Kemudian Nabi Isa berpaling kepada lelaki itu dan berkata, "Aku bertanya kepadamu demi Allah, Dia yang telah memungkinkanmu untuk melihat keajaiban tadi, siapa yang mengambil roti ketiga?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka meneruskan perjalanan lagi sehingga tiba di daerah yang sepi. Mereka duduk dan Nabi Isa mengumpulkan tanah di tangannya. Lalu baginda berkata, "Dengan kehendak Allah, tanah ini berubah menjadi emas, dan tanah itu berubah menjadi emas." Nabi Isa membahagi emas menjadi 3 bagian. Baginda berkata kepada orang itu, "Sepertiga adalah bahagianku, yang sepertiga adalah bahagianmu, dan sepertiga lainnya adalah untuk orang yang mengambil roti." Mata lelaki itu bersinar dan berkata, "Akulah orang yang telah mengambil roti lainnya." Nabi Isa berkata, "Ambil semua emasnya, itu adalah milikmu." Dan kemudian Nabi Isa berjalan pergi. Lelaki itu duduk di sana dengan gembira dengan kekayaan yang diperoleh. Beberapa menit kemudian muncul 2 pencuri. Mereka mahu membunuh lelaki itu dan mengambil emasnya. Lelaki itu berkata, "Mengapa kau hendak membunuhku? Mari kita bahagi emas ini untuk kita bertiga." Para pencuri setuju, dan karena mereka lapar, mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka untuk mendapatkan makanan dari desa terdekat. Dalam perjalanan untuk mendapatkan makanan, orang itu berpikir, "Mengapa aku harus membagi kekayaan dengan 2 orang lainnya?" Iblis kemudian membisikkan kepadanya sebuah rencana jahat. Ketika ia mendapat makanan, dia menaruh racun di dalamnya. Dia berpikir, ketika mereka berdua makan dari makanan ini, mereka akan mati dan aku bisa mengambil semua emas untuk diriku sendiri. Pada waktu yang sama, 2 lelaki lainnya memutuskan bahwa mereka akan membunuhnya ketika dia datang kembali. Dengan cara itu mereka hanya membagi emas untuk mereka berdua. Ketika lelaki itu pulang membawa makanan, 2 lelaki itu telah menunggunya. Mereka membunuhnya. Dia jatuh ke tanah, mati. Kedua lelaki yang telah lapar tadi mulai memakan makanan yang dibawa dari desa. Karena makanan tadi telah diracuni, mereka juga mati. Maka ketiga mayat itu tergeletak di sekitar tumpukan emas. Nabi Isa dan para sahabatnya melewati dan melihat pemandangan yang aneh ini. Dan Allah memberikan Nabi Isa pengetahuan tentang apa yang telah terjadi. Beliau memperingatkan para sahabatnya dengan berkata, "Ini adalah apa yang terjadi pada mereka yang rakus dengan hal-hal duniawi, jadi berhati-hatilah."
Sabar itu separuh dari iman, selalu dikatakan orang ramai. Namun tahukah Anda tentang kepentingan bersabar? Mari kita dalami kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana baginda ditelan oleh ikan Nun supaya kita dapat pengajarannya. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada penduduk Ninawa untuk mengajak mereka kembali beriman kepada Allah. Ninawa adalah terletak di daerah Mosul, Irak, dan pada ketika itu mereka masih lagi menyembah berhala dan berpaling daripada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Yunus terjumpa penduduk Ninawa yang sedang menyembah berhala. Baginda mengajak mereka kepada kebenaran, tetapi baginda ditolak oleh penduduk Ninawa yang kafir yang menghina dan memperolok-olokkan baginda. Perkara ini menyebabkan Nabi Yunus hilang sabar dan marah serta kecewa terhadap kaumnya. Baginda pergi meninggalkan mereka dengan berdoa supaya mereka menerima hukuman yang sewajarnya. Selepas pemergian Nabi Yunus, penduduk Ninawa menghadapi peristiwa kegelapan. Binatang peliharaan berada dalam keadaan tidak tentram dan angin guruh yang sangat kuat. Ketika itu mereka sedar akan kesilapan mereka, yakni pengajaran Nabi Yunus adalah perkara benar, dan mereka beramai-ramai berdoa meminta ampun dan rahmat Allah agar dijauhkan daripada apa-apa malapetaka. Allah yang Maha Pengampun menerima permintaan mereka, lalu mengembalikan Ninawa cerah seperti sedia kala. Begitu juga keadaan cuaca dan haiwan-haiwan mereka. Namun begitu, Nabi Yunus yang telah terlalu kecewa dengan kaumnya pergi membawa diri tanpa tujuan, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan baginda berlaku sedemikian. Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki baginda terombang-ambing oleh ombak yang sangat kuat. Kapten kapal menyuruh semua anak-anak kapal untuk membuang segala barang untuk mengelakkan kapal dibalikkan ombak. Semua barang habis dilontar, namun kapal masih lagi terombang-ambing. Lalu mereka memutuskan untuk mencabut undi, yakni sesiapa yang dicabut namanya perlu melemparkan diri ke laut. Mereka melakukan undian, dan nama yang terpilih adalah Yunus. Penumpang kapal sepakat tidak setuju untuk memilih Nabi Yunus dan melakukan 3 undian lagi. Namun, ketiga-tiga undian berakhir dengan namanya Yunus. Dengan pasrah Nabi Yunus melemparkan dirinya ke laut. Allah mengirimkan seekor ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukai baginda. Nabi Yunus ditelan Nun tanpa sebarang luka di badannya. Ketika di dalam perut Nun, baginda tinggal dalam kegelapan dan tanpa makanan. Baginda akhirnya sedar bahawa perkara yang berlaku kepada baginda adalah akibat perbuatan baginda yang tidak sabar menghadapi kerenah kaumnya. Lantas baginda berdoa dan memohon ampun kepada Allah sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Setelah beberapa lama di dalam perut Nun, Allah memperkenankan permintaan Nabi Yunus dan mengarahkan ikan Nun untuk melemparkan baginda ke darat. Baginda dilemparkan di pinggir lautan dalam keadaan sakit dan Allah menumbuhkan sejenis labu sebagai makanannya. Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya. Nabi Yunus terkejut kerana penduduk Ninawa sedang menanti kepulangannya. Mereka meminta Nabi Yunus mengajar mereka untuk menyempurnakan akidah dan iman mereka. Akhir kata, Sayyidina Ali bin Abi Talib ada menyebut, iaitu, kesabaran itu ada 2 macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Kisah Nabi Nuh alaihissalam banyak diceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah kisah berkenaan baginda dan bahteranya. Nabi Nuh adalah seorang nabi daripada susur galurnya Nabi Adam melalui Nabi Syits bin Adam alaihissalam. Daripada keturunan Nabi Adam, umat manusia tunduk dan patuh dengan perintah untuk menyembah Allah. Namun, pada zaman Nabi Nuh, kaumnya mula menyembah berhala yang berasal daripada patung-patung yang dibina untuk menghormati anak-anak murid Nabi Idris selepas pemergian mereka. Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan penyembahan berhala. Walaupun baginda berdakwah selama 950 tahun, jumlah orang yang beriman dengan ajaran baginda hanyalah kira-kira 60 orang sahaja.
dakwah Nabi Nuh terus diabai tanpa berpenghujung oleh kaumnya yang kafir. Akhirnya Allah memerintahkan supaya baginda membuat bahtera yang besar dan memberi amaran kepada kaumnya bahawa taufan akan berlaku sebagai pengajaran bagi mereka yang zalim. Sewaktu baginda dan pengikutnya membina bahtera, mereka sering ditertawa dan diperkecilkan oleh kaumnya yang kafir. Kaumnya yang kafir tidak mempercayai kata-kata baginda, malah memperlekehkan dan menghina baginda dengan pelbagai cacian. Baginda membalas perbuatan kaumnya itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya kita lihat siapa yang bakal rugi kerana bakal ditimpa azab Allah kelak." Setelah selesai bahtera dibina, Allah memerintahkan agar dimasukkan setiap orang secara berpasangan lelaki dan perempuan, begitu juga dengan haiwan daripada setiap jenis, berpasangan jantan dan betina. Tidak lama selepas menaiki bahtera, muncul air daripada celah-celah bumi. Awan di langit mencurahkan air hujan selebat-lebatnya, diringi ribut dan taufan. Orang-orang kafir lari bertempiaran menyelamatkan diri, mencari perlindungan termasuklah isteri dan anak Nabi Nuh sendiri. Ketika itu Nabi Nuh mengajak mereka untuk berlindung ke dalam bahteranya, namun mereka enggan menaiki bahtera yang dibina baginda dan mereka termasuklah dalam golongan yang diazab Allah. Diriwayatkan bahawa badai tersebut berlaku selama 40 hari lamanya dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi yang sekarang dikenali sebagai Gunung Ararat yang terletak di Turki. Di sana, baginda dan golongan beriman yang terselamat memulakan kehidupan baru sebagai hamba yang taat kepada Allah. Terima kasih kerana sudah menonton. Anda boleh menekan butang subscribe untuk lebih lagi konten seperti ini.